Baik, rasanya kita mulalah ke. Baik, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak rakan media bersama dengan kami. Pastinya produser dan juga pengarah begitu menghargai kehadiran anda. Walaupun dah lewat malam, anda masih lagi setia. Itu nampaknya penangan filem ini ada positifnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam sidang media ini, apa kata kita dengarkan bagaimana rasanya kepada penerbit kita, Tuan Haris kita, macam mana rasanya hari ini bila menonton bersama-sama reaksi anda bersama-sama dengan penonton tadi. Silakan. Assalamualaikum. Alhamdulillah selesai sudah tayangan malam gala kita pada ini, dan melalui respon penonton yang saya nampak adalah mereka sangat berhati dengan filem. Harap dunia itu ikhlas lah. Dan saya mengharapkan penonton yang telah menonton pada malam ini dapat menghebahkan filem ini kepada kawan-kawan dan kepada semua melalui media sosial ataupun dari mulut ke mulut. Sebab sekarang kita tahu kalau filem itu best ataupun bagus pun, kalau tanpa promosi ataupun orang tak tahu, dia mungkin tidak memberi satu pulangan yang memuaskan. Cuma saya bernasib baik dan bersyukur kerana sepanjang 2 minggu tayangan tiada filem Melayu ditayangkan di seluruh panggung di Malaysia, hanya 2 negara. Dan saya mengharapkan dengan tiadanya drama Melayu lain yang ditayangkan dalam masa 2 minggu cuti panjang, cuti sekolah dan cuti tahun baru Cina, akan membawa tuah kepada filem ini. Saya itu saja. Itu dia antara feedback. Tak apa, tentu ada banyak lagi soalan. Okey, jangan risau. Wartawan semua pun okey. Ayo, kita nak dengar tuan pengarah kita macam mana rasanya kali ini kita buka. Adakah kuasa yang penonton berikan tadi? Tapi saya rasa gelak sama-sama, terkejut sama-sama nampaknya tadi. Reaksi, komen sikit. Saya tak berani nak mengukur dengan keadaan macam tu kan, gelak sama okey mungkin tapi nak letakkan satu ukuran saya tak berani. Tapi macam saya kata, saya dah selesai kerja saya yang setakat terbaik mungkin, semampu mungkin saya buat, dan saya serahkan kepada penonton saya dan pekerja-pekerja lain semua pelakon saya. Saya percaya dah beri yang terbaik untuk cerita ini, untuk naskah ini. Dan tinggal lagi tugas orang lain pula. Produser dengan pengarah tugasnya berbeza. Mungkin pengarah pelakon sampai sini, produser meneruskan lagi kerja-kerja dia kan. Jadi saya harap mustahil atau berbohong kalau setiap hasil kerja kita tak nak dilihat berjaya. Ada beberapa kejayaan dari sudut dan nilainya, dan tontonan juga dianggap satu kejayaan juga. Jadi biarlah antara nilai dan tontonan itu bersatu menjadi sama dalam paduan negara. Jadi itu harapan saya, seperti mana juga harapan pengarah-pengarah lain kan. Apapun yang berlaku adalah hendak takdir. Selepas ini tugas saya hanya menghantarkan dia ke panggung saja, dan selepas itu takdir besar pada doa Allah. Apapun saya ucapkan terima kasih sangat kepada semua produser dan juga pada pelakon saya yang jangan tepuk sangat saya kagumi.
sangat saya kagumi setiap kali saya tengok mereka di kaca dalam Dua Negara, saya dapat melihatkan semua orang hampir sama energi yang diberikan kepada watak mereka, dan watak mereka masing-masing ada sebab sendiri mereka berada wujud dalam Dua Negara ini. Watak kecil, watak besar tak ada, semua pelakon saya berjiwa besar. Terima kasih. Itu dia yang kita mahukan. Baik, saya akan pergi seorang-seorang sebab yang dekat dengan saya ni dah Iseh. So saya start mula pada Iseh sebagai denda, lambat sangat masuk. Okey Iseh, boleh komen sikit watak you, kemudian apa antara sedikit pengalaman yang paling tidak lupakan yang boleh share dengan kami, silakan. Watak saya hanya beberapa scene saja, tapi perjalanan Dua Negara ni Abang Sabri pernah cerita kat saya 6 tahun sebelum dia buat Dua Negara lagi. Dia ada satu cita-cita besar untuk visualkan Dua Negara. Dan Alhamdulillah malam ini saya tengok dia tersenyum untuk malam gala Dua Negara. Jadi tahniah Abang Sabri, tercapai untuk Dua Negara. Dan selamat menonton. Dah tonton dia. Selamat mempromosikan Dua Negara. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur hari ini filem ni ditayangkan. Tak ada apa nak cakap, kan tak ada apa, tak tahu nak cakap apa. Pengalaman mungkin pengalaman yang paling you tak dapat lupa sepanjang gocok-gocok. Tu ada orang ngorak. tak ada. Tapi terima kasih juga pada tim koreograf yang banyak membantu. Sebab kita bukan fighter sebenarnya, tapi untuk dalam cerita ni Alhamdulillah. Dan harapan saya itu tipu je. Terima kasih sangat. Terima kasih. Ada soalan tak? Kita bagi cakap dulu. Okay, anyway, salam semua. Terima kasih sebab stay on with us sampai malam-malam ni. Dan hope you guys enjoyed the movie. Untuk saya pula, kalau dari perspektif penonton, I akan rasa jangan baliklah Nancy, bahaya. Kenapa tak balik? But that was supposed to be a joke. Kita funny it out. Okay. Yeah, and I just want to say I really enjoyed the experience working with Bang Sabri and the lineup of the cast. It's a very amazing experience. And tonight is my mohon maaf lah kalau saya cakap lebih lancar sikit dalam bahasa English. So this is my first time watching this movie. And I think I got really entertained by the lineup of all the actors. Like Nulik made me laugh so many times. I read the script because this is my first time watching, and I still find surprises in it. And I think the dialogues are witty, and I really love. I think bija dialogue of Bang Sabri. So yeah, I really like that part of it. Yeah. And I just want to say I'm so glad that I'm a part of the film, and I hope it will do well in the cinemas. Thank you. Itu dia, tepuklah sikit untuk ketiga. Saya dah juga. Saya ke sini jap, suara saya tidak meninggalkan anda. Saya pergi ke sebelah sini. Assalamualaikum Kaabah. Tugas kita sama, cerita sikit, pengalaman sedikit. Short and simple, sweet. Macam sekitar kita. Okay, silakan. Masa saya menonton tadi, saya pegang. Masa saya menonton tadi, saya dapat rasakan apa yang kita alami masa making ya. Penat lelah hanya nak.
kita waktu tu dah bila dah tayang ni kita tengok semua benda tu berada pada tempat dia. Kita nak bayangkan keseluruhan production tu bagus-bagus. Jadi yalah penat lelah kami sekarang ni redor lah apa pun jadi. Hai semua, selamat malam. Malam ini bagi saya sangat istimewa sebab pertama kali saya tengok filem saya. Terima kasih Abang Sabri. Saya sebenarnya dalam filem ni kebanyakan scene saya dengan duet kan. Tapi di belakang tabir banyak bekerjasama dengan Abang Sabri untuk watak saya Salmi dan Cikgu Zamzuria dari Aswara. Dia tak ada sini. Jadi bagi saya scene terakhir tu sebenarnya disebabkan performance Asrul yang sangat hebat, yang dia sangat mendalam. Saya sangat terkesan bila tengok dia. Dari time saya tengok dia belakang stage, dia dah ambil mood dia. Saya rasa macam dia betul-betul kena tikam. So bagi saya scene tu saya sangat terkesan masa buat situ lah. Okay, terima kasih. Itu dia. Datuk, silakan. Assalamualaikum. Hai. Patutnya kau jadi Erwin aku. Hai. Nak try juga. Tak. Okay. Kita juga. Oh, the best actor, best actress. Sabri Yunus dengan dunia yang dicipta terlalu tersendiri. Sabri Yunus beruntung mendapat aktor dan aktris yang mampu membawa pemikiran Sabri Yunus untuk ke layar. Jadi filem ini kita nampak realiti dan bersahaja, dan bagaimana sukarnya untuk menggabungkan di antara seni budaya dengan satu gambaran yang membawa komersial dalam filem, iaitu gangsterism. Dan gangsterism dalam ini Sabri Yunus membawa realiti bahawa gangsterism itu di antara mereka tidak ada yang baik. Tikam menikam. Kalau kita tengok dialog-dialog tikam menikam, dan tikam menikam itu ada dalam kehidupan gangsterism itu, dan akhirnya gangsterism itu digabungkan dengan seni itu, dan akhirnya kita dapat lihat satu filem yang ada reality dan ada commercial value dia. Ini sukar. Mak Yong bukan semua orang suka ya. Orang Kelantan mungkin setengah je yang suka. Tetapi satu tindakan yang begitu berani kepada produser dan juga Abang Sabri membawa satu nilai budaya yang hampir hilang diketengahkan dalam satu filem, dan bagaimana filem itu untuk dikomersialkan. Saya agak beruntung, walaupun saya bengang dan watak saya sikit sangat, tapi walaupun sikit tetapi saya berbangga kerana penampilan yang sikit itu membawa erti yang besar dalam karier saya sebagai seorang pelakon, kerana Sabri Yunus ada dia punya style sendiri dalam buat filem, dan impian saya untuk berlakon dengan beliau akhirnya jadi kenyataan dalam Duan Tedung Selam. Itulah nama dia, Naga Bowo. Kau patut buat riset dulu kau reporter ni. Ada okey. Nah, kau pula cakap panjang sangat anak malam. Silakan Azrul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton yang hadir malam ni, saya nampak
kegairahan untuk menonton tu daripada awal sampailah sekarang ni, ada kegairahan di wajah masing-masing. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Abang Sabri, terima kasih kepada Abang Sabri, terima kasih kepada Encik Arif, kerana sangat Abang Sabri ni sebenarnya Allah hantar dia untuk fulfill saya punya cita-cita. Saya dulu terfikir, sebelum ni saya terfikir, aku sebagai pelakon ni, aku ingat aku nak pelakon cerita yang aku nak keluarkan apa yang aku ada. So Allah hantar Abang Sabri Yunus untuk fulfill saya punya cita-cita tu. Sebab saya orang Mak Yong, saya orang tradisional, Dikir Barat, silat, wayang kulit, so benda-benda tu digunakan oleh Abang Sabri untuk Dua Nagaboro. Sebelum tu masa mula-mula Abang Sabri memanggil saya, memberi tawaran, seakan-akan tawaran lah, ketika kita syuting Panjat 7. Masa tu saya sangat berisi, lebih kurang 100 kilo. Abang Sabri kata, kalau kau nak berlakon untuk filem yang aku nak direct nanti ni, kau kena kurus. Aku tak nak tahu cara kau macam mana, tapi kau jangan isak dadah, dia kata. So dengan cabaran Abang Sabri itu untuk sebab saya fikir inilah mungkin ini kali terakhir saya memegang watak utama. Dan saya sudah berpuas hati. Saya dah puas hati dah. Saya puas hati dah, bang. Sebagai seorang pelakon yang bukan pelakon sepenuh masa, saya puas hati. Maksudnya kalau saya meninggal selepas ini, akan mata saya tertutup rapat. Tak perlu raut muka. Abang Sabri dan juga director dan juga producer adalah orang yang berani kerana mengambil saya, seorang pelakon yang tak ada follower, sebagai pelakon utama yang tak ada follower, yang mana Abang Sabri telah membuktikan bahawa orang yang tak ada follower pun boleh berlakon. Asalkan engkau ada apa yang orang lain tak ada. Itu. Untuk jadi pelakon, engkau kena ada apa yang orang lain tak ada. Iaitu dari segi bakat ke, dari segi apa-apa. Kalau engkau tak ada bakat, kau cari follower yang banyak-banyak. Maksudnya engkau ada apa yang orang tak ada juga. Lebih kurang macam tu. Saya rasa jadi sejarah juga. Jadi sejarah untuk beberapa tahun ke belakang ni. Sebuah filem yang dilakonkan oleh pelakon yang tak ada follower. Hari itu Datuk Rosyam pernah ambil biodata saya. Dia kata, aku akan ambil kau berlakon. Bila tu? Lepas tu saya hantar. Sampai sekarang dia tak panggil. Saya rasa staff dia tengok IG saya ada 4,000 follower. Tak jadi tu. Betul tu. Kurang tu. Baik, yang lain jangan bongkar lebih banyak. Tak banyak pula. Okey, itu saja. Terima kasih. Itu dia, tepukan. Baik, kita dah dengar berbagai kata kepada penerbit pengarah dan juga semua jam utama. Apa kata? Kita dengarkan soalan daripada rakan media kita. Silakan. Demo. Kayung kan. Boleh jadi mak lagi. Oh gitu. Yolah wewe. Assalamualaikum. Pertama sekali tahniah kepada Abang Sabri dan juga semua. Abang Sabri, kalau kita tengok filem ni, macam yang Datuk Rosyam cakap, dia ada macam-macam. Dia ada seni, dia ada budaya, dia ada gangsterism, ada macam-macam dalam sebuah. Macam mana proses waktu abang menulis skrip ni? Sebab dia tak mudah. Saya cuba, bila saya tengok filem ni, saya cuba memikirkan
Saya ikut dia terus sangat. Saya cuba memikirkan macam mana abang boleh hasilkan, cantumkan semuanya dengan ada pertembungan kaum, budaya, seni, gangsterism. Saya tak boleh nak fikirkan macam mana idea tu tercetus, bang. Maybe abang boleh share. Terima kasih. Wah, dahsyat. Soalan paling dahsyat. Sebab saya pun tak fikir macam mana dia berlaku. Soalannya bergaung tadi pun saya pun tak. JC take note Dia silakan bang. Hampir keseluruhan dalam cerita itu adalah pengalaman-pengalaman yang saya lalui. Yang saya lalui, dunia yang saya kenal kan. Barangkali ramai orang tidak mengenali dunia itu ya. Dunia survival antara hati jiwa seni dengan jiwa yang bergelojak dengan dunia satu lagi kan. Ini adalah dunia survival, dunia tradisi masyarakat orang Melayu, bukan sekadar di Kelantan, saja di mana-mana juga berlaku macam tu kan. Ini masyarakat Melayu kita kan. Apatah lagi kalau Kelantan kita tengok dia backgroundnya, latar belakangnya bersepadan dengan petani kan. Jadi sejarah tentang berpetani itu memang dari awalnya bergolak macam tu kan. Jadi jiwa tu ada sentiasa ada pada masyarakat Kelantan. Kau hidup dalam survival itu. Okey, itu antara dua dunia seni dan dunia gangsterism. Dianggap gangsterism, sebenarnya bukan dunia gangsterism. Saya Duan bukan dunia gangsterism. Dia terlibat dalam dunia gangsterism. Dia hanya suka bergaduh kerana maruah. Apa saja dia bergaduh kerana maruah. Saya lelaki bergaduh kerana maruah. Tanyalah pada lelaki lain. Dia bergaduh kerana menjaga maruahnya, atau sekurang-kurangnya dia percaya itu maruahnya. Okay. Itulah Tuan. Demi maruah dia sanggup bergaduh. Walaupun bukan kes dia, kawan dia datang jemput dia, kau kena tolong aku, itu maruah dia apabila kawan minta tolong. Semua dah melibatkan maruah. Seni juga maruah. Jadi pergaduhan. Tapi dia terlibat dalam dunia pergaduhan gangsterism yang lebih besar pun kerana maruah dia. Maruah Mak Yung, maruah Nancy, yang dia jaga Nancy ketika itu adalah maruah dia. Jadi itulah dunia. Itu sebenarnya dunia ada di luar sana yang saya sendiri pernah kenali orang-orang yang macam tu, kena lalui zaman itu. Orang seni juga adalah manusia biasa. Kegairahan orang seni yang nampak bergaduh dan garang tersorok oleh seninya sahaja. Kerana seni dia Damai Mak Yung, dia menyanyi, malah pelakon hari ni moden, pelawak hari ni moden, berapa ramai yang pukul orang pun pelawak. Jadi itulah manusia binatang ada di depan. Yang tersulam dengan kaum lain, bangsa lain, kita ada orang Cina, kita ada India. Sebab saya terlalu ingin melihat semua bangsa kenal budaya. Saya terlalu ingin, kenapa kita tak dedahkan kepada orang lain, bangsa lain dalam negara kita, orang Malaysia juga. Sedangkan kita selalu perjuangkan, selalu mengatakan dalam dialog serta kan, orang tak nak cakap pasal Melayu, kita marah. Orang tak nak faham kita marah. Tapi ada tak kita fikir, kenapa kita tak dedahkan pada mereka supaya mereka memahami, bukan sekadar memahami, malah mungkin menyintainya juga oleh kita. Jadi segala-gala itu saya tersulam oleh pengalamannya. Itu dia kami tanya saya. Adakah itu satu kritikan sosial untuk penggiat-penggiat seni penggiat seni Melayu yang tak mahu share, kongsi ilmu bukan saja kepada kaum lain, tapi kadang-kadang dengan
kaum sendiri pun Betul. dia tak nak share. Ya, ada dua jenis. Ada yang tak nak share, ada yang nak share, tapi ada orang yang juga tak nak terima sharean itu. Jadi ini satu isu yang tongkat balik Mana kan? Ada orang yang beria-ria nak share. Bawa Kelantan pada Kelantan, tuan-tuan buat terbuka tradisional, penonton tak peduli. Dia nak share, penonton tak peduli. Jadi benda ni boleh jadi tongkat balik. Sebabnya tak ada satu titik temu antara orang sini dengan orang sini itu. Jadi kalau katakan kritikan sosial, saya percaya setiap karya harus berdiri di atas peranan sebagai kritikan sosial. Abang, kenapa abang suka buat cerita gangsterism? Saya nak mengangkat, nak mencari yang baik di sebalik gangsterism tu. Orang buat gangsterism belum jaga, tapi saya nak cari di mana yang baik, yang manisnya, yang indahnya dalam gangsterism. Saya letakkan dua yang sangat baik, yang sembahyang. Tapi sambil pakai kesma, dalam pakai tu kesmayang pun dia pergi baik. Antara dua tu berbeza. Jadi saya macam saya buat cerita boya yang kata gangster kan. Tapi tengok kisah boya, gangster yang baik. Saya nak lihat gangster yang baik. Sebab ada sebab orang kenapa dia dilihat gangster. Ada sebab. Tapi di sebaliknya kita nak tengok sebenarnya kehidupan reality dia dengan anak isteri dia kat rumah macam mana kan. Jadi ini kita tak bongkarkan, kita hanya tengok surface gangster. Ada cerita yang memerlukan begitu. Jadi saya memilih cerita yang memerlukan percintaan yang macam itu. Itu dia. Kalau cakap pasal falsafah kadang-kadang Kak Yong, saya tak nak cakap. Kak Yong dah jeling saya. Silakan pada Wayang tu. Okay, Assalamualaikum, good evening. Bird dari Wayang People ataupun Wayang People. So soalan untuk Asrul, kita dah biasa tengok Asrul bawa watak dalam cerita-cerita Kelantan. Apa bezanya karakter Asrul dalam cerita Kelantan ni dengan cerita Kelantan yang lain-lain? And satu lagi pada Sanggita, berapa lama it took for you to practice the Kelantanese dialect ataupun bahasa Kelantan tu lah? And Abang Sabri, berapa Abang Sabri rate Sanggita punya Kelantan? Terima kasih. Dia ada juri. Tak apa, kita bagi masa penilaian. Abang, Asrul jawab dulu. Apa beza watak Kelantan yang saya lakonkan dalam setiap drama? Saya rasa yang bezanya hanyalah watak dan juga cerita. Watak dan juga cerita. Itu ya. Dan bezanya satu lagi adalah bagus dan tak bagus sebuah cerita itu. Selepas ianya dinilai oleh masyarakat. Tak apalah, itulah dulu jawapan saya. Ya. Karakter Duan ni dengan karakter-karakter yang lain yang special untuk karakter Duan. Maksudnya ada challenges atau pencabaran untuk melakukan watak Duan ni ke? Okey, seperti mana yang saya kata tadi, untuk watak Duan ni saya membuatkan saya ataupun membolehkan saya mengeluarkan apa yang saya belajar. Saya lebih senang kalau orang menggelarkan saya sebagai penggiat makyum instead of orang panggil saya artis ataupun pelakon. Untuk filem pertama saya Budak Kelantan, disebabkan saya bermain makyum, director ambil saya berlakon. Untuk Dua Negara disebabkan saya belajar makyum, ada sedikit di Barat apa semua. Abang Sabri ambil saya untuk berlakon. Dari segi cabaran, memang sangat banyak cabaran untuk Dua Negara. Tambah-tambah lagi bila dah berumur, ada scene fighting yang sangat banyak dengan umur saya yang sekarang ni. Sebab tu saya kata saya last lah berlakon, umur saya dah tua lah. Itu dia punya cabaran lah untuk watak Duan. Cabaran yang sungguh puas untuk saya hadapi. Terima kasih.
Okey, secara jujurnya, saya rasa untuk bersedia untuk watak Salmi ni, saya pada masa tu cuma ada 48 jam, 2 hari. So jadi kena belajar menari and belajar logat Kelantan. First time tu sebenarnya masa jumpa Cikgu Zam dekat Aswara, I sebenarnya nak give up. Betul-betul like, saya rasa macam nak nangis because saya rasa tak confident. Lepas tu lepas beberapa jam bekerjasama dengan Cikgu Zam, Abang Sabri dia masuk studio pada masa tu. Saya tak tahu macam mana nak cakap ya. Sebab saya memang big fan Abang Sabri. Pernah bekerjasama untuk filem Amma. Jadi pada masa tu saya dapat sejenis confident daripada pandangan dia, daripada mata dia. Saya pada masa tu rasa ada sebab dia pilih saya untuk bawa watak Salmi tu. So pada masa tu saya dapat confidence lah, disebabkan oleh Abang Sabri. Jadi untuk soalan tu 48 jam. Dalam 48 jam tu untuk belajar logat Kelantan maybe 24 jam. Yang saya tidak bazirkan sebab takut salah. Jadi pas ke tak? Abang Sabri pas. Dia tepuk. Baik, saya faham tentu banyak sekali soalan pada rakan-rakan media kita. Apa kata nanti kita terus buka untuk one to one kepada anda semua jutaan. Dan terima kasih. Saya mohon kepada penerbit dan juga pengarah dan semua tujuan utama untuk berdiri. Kita ambil gambar bersama-sama. Dan